paksakan akaun susah ke tak? Ya Allah, what a question untuk seorang accounting teacher. Awak tanya cikgu akaun, of course dah cikgu akaun ni cakap akaun ni adalah subjek yang senang. Ya, akaun ni adalah subjek yang pada cikgu dia agak teknikal, maksudnya korang kena pandai cari taktik-taktik untuk menjawab soalan tu. Okey, tapi cikgu nak beritahu awak yang akaun ni bukan subjek menghafal. Okey, ramai yang cakap akaun subjek hafal, akaun subjek hafal. Tak hafal formula tak boleh dapat A. No, no, no. Itu adalah benda khurafat dalam akaun. Akaun adalah subjek yang technical and conceptual. Maksudnya adik-adik, awak perlu fahamkan konsep perakaunan tu sendiri. Dalam akaun ada macam-macam konsep. Yang paling penting sekali korang kena settlekan dulu debit kredit. Mana debit, mana kredit, kenapa debit, kenapa kredit, itu korang kena settlekan dulu. Itu adalah bab yang kedua form 4. Okey, dan kalau adik-adik dah mahir catatan bergu tu double entry ataupun debit kredit, and selepas tu apa yang korang buat adalah korang kena fahamkan. Maksudnya bila buka akaun tu kena tahu akaun ni buka untuk dapat apa. Kenapa formatnya macam tu? Kenapa kena tambah? Kenapa kena tolak? Korang kena fahamkan setiap benda yang berlaku dalam format akaun tu. Then, akaun time tu akan jadi senang untuk awak. Tapi kalau awak duk menghafal, kadang-kadang ada cikgu sekolah suruh budak hafal without understanding, itu yang menyebabkan akaun jadi subjek yang sangat scary dan susah. Okay, itulah sedikit bebelan dan tips perakaunan untuk malam ni. Tak salah nak hafal. Ya, saya tahu ada cikgu-cikgu yang suruh hafal. Tak salah nak hafal, tapi hafal sahaja tanpa faham, pada saya itu adalah disrespecting your mind. Okay, kita ada akal yang Allah bagi untuk kita berfikir, tapi kita tak gunakan dia untuk faham. Okay, baik. So guys, jom kita start pada malam ni. Dah berapa orang dah? Saya tadi cakap nak 200 orang. Okay, Alhamdulillah dah lebih pada 200 orang seperti yang dijanjikan. Jom kita mula. Rupanya ramai masuk last minute. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang, good evening. Salam sejahtera to all Pelasyam tingkatan 4 yang tahun depan akan masuk tingkatan 5. Selamat datang ke seminar Ilmu Free, Prinsip Perakaunan tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Pali pada malam ini. Okey, baik. Dah makan ke belum? Sejuk tak kat tempat korang? Tempat saya ni sejuk, hujan. Jadi harap maklumlah. Bila hujan ni, internet yang tak guna fiber ni, tak guna kabel ni, dia kadang-kadang tak stable sangat. So hopefully, smooth sailing. Internet laju je sampailah habis kelas. Okey, baik. Ada yang banjir tu cikgu ingatkan jaga diri baik-baik, jangan main banjir. Ada tak yang duduk dekat pusat penempatan sementara, PPS? Ada ke yang dekat pusat penempatan sementara? Cuba hello sikit. Ada? Tak ada. Okay, Alhamdulillah semua orang selamat. Kerbau gemuk. Ya Allah, saya tak hina awak. Awak yang tulis nama awak kerbau gemuk. So cikgu sebut je. Apa nama dia kerbau gemuk? Can you imagine kerbau gemuk duduk kat pusat penempatan sementara? Okey, jaga diri baik-baik ya. Jaga diri baik-baik. Baik. Adik-adik, malam ni kita nak sambung apa yang kita belajar hari tu. Hari tu sesi ilmu free dengan Cikgu Pali. Cikgu Pali dah ajar korang tentang belanja susut nilai dan juga susut nilai terkumpul. Ingat lagi tak? Belanja susut nilai. Susut nilai merupakan salah satu daripada belanja. Okey, and untuk mengira susut nilai tu ada berapa kaedah adik-adik? Ada 3 kaedah, betul tak? Yang pertama kaedah garis lurus, yang kedua kaedah baki berkurangan, dan yang ketiga kaedah penilaian semula. Kaedah garis lurus ada 2. Yang pertama kaedah atas kos, and yang kedua kaedah nilai skrap. Okey, baik. So, I'm not going to explain this any further sebab hari tu kita dah discuss ni panjang lebar. Korang dah buat exercise sama-sama dengan cikgu macam mana cara mengira susut nilai mengikut kaedah-kaedah yang ditunjukkan kat depan ni. So, hari ni apa yang kita nak belajar? Kita nak sambung apa yang kita belajar hari tu. So, you all dah tahu dah macam mana cara kira susut nilai. You all dah tahu dah apa maksud susut nilai terkumpul. Ingat tak susut nilai terkumpul? Susut nilai dengan susut nilai terkumpul sama ke lain? Sama ke lain? Lain kan? Susut nilai ialah belanja. And what about susut nilai terkumpul? Hai Kashina, welcome.
Susut nilai terkumpul ialah kontra. Kalau belanja susut nilai akan direkodkan di dalam akaun perdagangan untung rugi sebagai belanja. What about susut nilai terkumpul? Susut nilai terkumpul akan direkodkan di dalam penyata kedudukan kewangan PKK. So itu beza susut nilai dengan susut nilai terkumpul. So kita dah faham susut nilai, kita dah faham susut nilai terkumpul. Hari ini kita nak belajar apa? Akaun susut nilai terkumpul dan juga akaun pelupusan aset. Okey, akaun susut nilai terkumpul dan juga akaun pelupusan aset. Adik-adik, jom kita cerita sikit apa yang dimaksudkan dengan pelupusan aset. Apa maksud pelupusan? Orang yang faham bahasa Melayu, pelupusan itu maksudnya kita nak memusnahkan. Betul tak? Okey, apa yang dimaksudkan dengan pelupusan aset? Kalau ambil bulat-bulat bahasa Melayu, memusnahkan aset. Adakah itu maksud yang tepat bagi pelupusan aset dalam perakaunan? Tidak. Dalam perakaunan, pelupusan aset ni maksudnya kita nak jual aset sedia ada perniagaan kita. Katakanlah kita ada aircon. Aircon ni sebahagian daripada lengkapan. Aircon tu adik-adik kita dah pakai dia 10 tahun. Bila awak buka aircon tu, dah tak rasa sejuk dah. Siap ada bunyi pula, bunyi nget, nget, nget. Tu dah tunjuk tanda-tanda ni aircon ni kena dijual. Okey, aircon ni kena dilupuskan. Kita kena tukar dia dengan yang baru. Dah tak sejuk. Bil elektrik punyalah mahal sebabkan aircon buruk tu tadi. Jadi adik-adik, aircon ni walaupun dia dah buruk, bukan bermaksud dia tak boleh guna terus. Dia masih lagi boleh digunakan, betul tak? So apa yang kita nak buat? Kalau nak berjual, nak buang, sayang. So kita jual. Tidak. Juallah kepada sesiapa yang nak. Siapa nak aircon saya ni? Saya nak jual dia pada harga RM200. Saya nak jual dia pada harga RM200. Itulah yang dimaksudkan dengan pelupusan aset. Okey, pelupusan aset. Ya, murahlah dah 10 tahun pakai. Okey, baik. Adik-adik, aircon tu tadi, lengkapan tu tadi, cikgu beli daripada harga RM5,000. Mahal ni, aircon besar. Ya, barang second hand lah tu Dina. So, harga dia RM5,000. And cikgu dah pakai dia berapa lama? 10 tahun. Setiap tahun, kita punya aircon ni tadi, dia susut nilai sebanyak RM400. Dah pakai lama, berapa lama? 10 tahun. Setiap tahun dia susut nilai berapa banyak? RM400. So, cuba kita darabkan 400 susut nilai setiap tahun. Darabkan dengan 10 tahun. Berapa awak dapat? Awak dapat RM4,000. Adik-adik, maksudnya selepas 10 tahun, lengkapan kita tadi, susut nilai terkumpul dia adalah RM4,000. Okey, susut nilai terkumpul dia adalah RM4,000. Harga asal dia berapa? Dengar baik-baik, jangan fikir benda lain. Ada yang menerawang cerita, tanya soalan lain, tak ada kena-mengena. Ni kita nak cerita pasal ni dulu. Okey. Baik. So, adik-adik, kita beli dia pada harga RM5,000. Selepas 10 tahun dia dah susut nilai berapa banyak? RM4,000. So, RM5,000 kos. Tolak RM4,000 SNT. Dapat RM1,000. RM1,000 tu kita panggil dia sebagai nilai buku ataupun nilai semasa aircon tersebut. Faham ke tidak adik-adik? Faham ke tidak apa yang cikgu nak explain? Faham, Alhamdulillah. So, RM1,000 nilai buku dia, Najahan. And kita tadi cakap, kita nak lupuskan dia. Kita nak jual dia pada harga berapa ringgit? RM200. Awak ada aircon, nilai dia RM1,000, awak jual RM200. Untung ke rugi? Untung ke rugi? Rugi. Rugi berapa banyak? Rugi RM800. Betul tak? Rugi itulah yang dipanggil sebagai rugi atas pelupusan lengkapan. Rugi atas pelupusan lengkapan. Dalam akaun, rugi ni Izzurin dianggap sebagai belanja. So kalau adik-adik buka APUR, akaun perdagangan untung rugi, bahagian belanja, Balkish, akan ada satu belanja rugi atas pelupusan lengkapan RM800. Gitu. Kalau untung macam mana Isha? Okey, kalau untung macam ni. Harga buku. Nilai buku aircon kita tadi berapa? RM1,000 kan? Katakanlah nilai buku dia RM1,000. Kita tak adalah apalah jual harga RM200. Kita jual harga RM1,500.
Tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan semua, aircon ni pernah digunakan oleh Cikgu Pali selama 10 tahun. Siapa nak beli aircon ni? Okey, siapa nak beli aircon ni? Berebut orang nak beli sebab Cikgu Pali punya aircon. Dia orang pun sanggup beli pada harga RM1,500. Sedangkan nilai buku dia berapa, Dik? Nilai buku dia RM1,000. Kita jual harga RM1,500. Untung ke rugi? RM500 untung. Untung tu dipanggil apa, Dalila? Syaf. Untung tu dipanggil untung atas pelupusan. So, masuk kat dalam apur, dia akan menjadi hasil. Faham ke tak? Faham So, itu yang dimaksudkan dengan pelupusan aset. Baik, semua dah faham apa tu untung dan rugi atas pelupusan. And semua dah faham apa yang dimaksudkan dengan pelupusan aset. So, sekarang ni Cikgu Pali nak ajar awak, apakah akaun pula? Apakah akaun yang kita kena sediakan ketika perniagaan kita melupuskan aset? Okey, baik. Jom kita tengok soalan terus. Okey, kita tengok soalan terus. Soalan nombor 1, semua orang. Perniagaan Jasmi. Jumpa tak? Mana pensel saya? Ni Marisa lah ni, Mike. Okey. Jumpa pensel. Baik, apa tadi? Nak buat apa? Okey. Baik, jom kita tengok akaun lagi. Kita tengok soalan akaun yang sama. Maklumat yang berikut diperoleh daripada buku perniagaan Jasmi pada 31 Disember 2019. So, sekarang ialah 31 Disember 2019. Adik-adik nampak tak perkataan peruntukan hutang ragu? Abaikan dulu yang tu, kita tak nak cerita pasal peruntukan hutang ragu dulu. Internet saya okey ke? Nurin cakap internet dia tak okey. Okey ya? Kabur. Lag sikit. Okey, baik. Sabar. Ada yang clear, ada yang okey ya. Okey, baik. Kita abaikan dulu peruntukan hutang ragu tu. And bawah tu dia minta akaun peruntukan hutang ragu pun kita abaikan. Kita tak belajar hutang ragu malam ni. Okey, kita tak belajar hutang ragu malam ni. Kita nak belajar pasal susut nilai. Baik. Cuba awak tengok. Kita ada lengkapan. Okey, lengkapan berapa nilai lengkapan kita? RM20,000. Okey, RM20,000. And lengkapan ni kita dah pakai dia untuk beberapa tahun. And setakat 31 Disember 2019, susut nilai terkumpul dia ialah RM2,000. Okey, susut nilai terkumpul dia ialah RM2,000. Baik. Maklumat tambahan nombor 1 pun abaikan. Baik, jom kita tengok maklumat tambahan nombor 2. Setakat ni, susut nilai terkumpul bagi lengkapan saya ialah RM2,000. Tapi maklumat tambahan nombor 2 nak cakap apa? Okey, tak apa, Fafa Comel, nama awak Fafa Comel, bukan cikgu yang panggil awak Fafa Comel. Ramai yang suka tanya soalan, cikgu apa beza lengkapan? Adakah itu jawab soalan yang penting? No. Saya hargai soalan tu, awak tertanya-tanya, tapi itu tak penting pun. To be honest, kalau awak tanya saya, apa beza lengkapan? Cikgu pun tak tahu. Lengkapan yang melekat lah, apa benda lah, Irin. Cikgu pun tak tahu. Tapi kalau cikgu jawab soalan akaun boleh dapat A tak? Boleh, insyaAllah. Walaupun tak tahu lengkapan-lengkapan tu. Nak tunjukkan benda tu tak penting pun. Yang kita kena tahu lengkapan ialah aset bukan semasa. Itu je. Okey, aset bukan semasa. Okey, baik. So, maklumat tambahan nombor 2 nak cakap apa? Lengkapan disusut nilaikan 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Sebelum ni dia susut sebanyak 2,000 dah, Fafa. And tahun ni dia nak susut lagi sekali. Dia cakap 10% kaedah baki berkurangan. Jom boleh tak kita kira? 10% baki berkurangan 0.1. Baki berkurangan apa formulanya? Darab dengan kos. Berapakah kos lengkapan kita? RM20,000. Tolak susut nilai terkumpul. Setakat ni susut nilai terkumpul kita ialah RM2,000. And kita dapat 18,000, darabkan dengan 10%, adik-adik dapat 1,800. Betul tak? So, susut nilai terkumpul tahun lepas 2,000. Tahun ni dia susut lagi sekali RM1,800. Kenapa 0.1? 10%. 10 bahagi 100 dapat 0.1. Kita simplify. Okey, baik. So, adik-adik, kita pun buka akaun susut nilai terkumpul. Semua orang kita tukar color. Akaun
susut nilai terkumpul lengkapan. Sorry tak cukup ruang, cikgu buat short form. Adik-adik, lengkapan, listen carefully. Lengkapan ialah aset bukan semasa. Setuju? Lengkapan ialah aset. Setuju? Setuju. Aset boleh cakap bertambah sebelah debit. Betul tak? Boleh cakap aset bertambah sebelah debit. Yes. What about susut nilai terkumpul lengkapan? Kalau lengkapan ialah aset sebelah debit, S&T lengkapan ialah kontra kepada aset tempatnya berada di sebelah kredit. Okey, S&T lah kontra kepada lengkapan. So, tempat dia sebelah kredit. Jadi, kalau kita nak buka akaun S&T, dia punya baki BB akan berada di sebelah kredit. Boleh ya? Baki BB akan berada di sebelah kredit. Jadi adik-adik, berapa baki BB S&T kita? Berapa baki BB S&T kita? Cuba tengok di dalam imbangan duga, ada tak dia tulis susut nilai terkumpul lengkapan? RM2,000. So, baki BB dia RM2,000. Sebelah kredit. Faham? Boleh? Boleh. S&T ni, ya ni ledger. S&T ni ialah susut nilai setakat ni tahun lepas. Okey, Natasha, cikgu tak nak sentuh pasal tarikh lagi ya. Yang penting sekarang awak kena tahu debit kredit dulu. Tarikh kemudian. Okey. Tarikh kemudian. Ya, ayam goreng Cik T. Nama dia ayam goreng Cik T. S&T memang kontra. Kontra kepada aset bukan semasa. Anissa ni betul. Kita kena start dengan baki BB kalau akaun susut nilai terkumpul. Baik. So, itu ialah susut nilai terkumpul tahun lepas. Tahun ni apa yang berlaku tadi? Yang berlaku tadi, kita punya kita punya lengkapan susut nilai lagi sekali. Baru je kira. Berapa susut nilai tahun ini? Tahun ni dia susut nilai sebanyak RM1,800. Cikgu Pali dah beritahu dekat ilmu free hari itu. Bila berlaku susut nilai lagi sekali, apa jadi dengan susut nilai terkumpul? Susut nilai terkumpul akan bertambah. Nama pun terkumpul. Dia makin berkumpul lah. Okey, semakin bertambah. So, bila bertambah, kita letak dekat sebelah kredit RM1,800 butiran susut nilai lengkapan. Okey, susut nilai lengkapan. Faham? Kenapa masuk kredit? Sebab dia bertambah sebelah kredit. Gitu. Okey, so sekarang adik-adik nak buat apa? Tutup akaun. Simple, tutup akaun. So, sebelah kredit, kita dapat RM3,800. Tolakkan sebelah debit kosong. So, kita ada baki HB sebanyak RM3,800. Okey, clear? Are we good? Maafkan cikgu. Kita tak sepatutnya tutup akaun lagi ya. Pali dah shot sendiri ni. Cancel. Jangan tutup akaun. Biarkan. Okey, biarkan dulu. Nanti dulu. Tak habis cerita lagi. Dalam exam akan keluar soalan macam ni. Syakira ini soalan trial. Ya, soalan trial tahun 2020. So, memang akan keluar macam ni lah kadang-kadang. Kalau dia keluar, dia akan keluar macam ni. BB tu apa cikgu? BB tu ialah baki BB. Baki awal. Baki awal tu cikgu ambil daripada imbangan duga, susut nilai terkumpul lengkapan RM2,000. Okey, saya teruskan. Dia cakap, maklumat tambahan nombor 3 cakap apa? Pada 31 Disember 2019. Maklumat tambahan nombor 3. Okey. Pada 31 Disember 2019, hari yang sama. Lengkapan tadi tu dijual secara tunai dengan harga RM12,000. Lengkapan tadi tu dijual pada harga RM12,000. So adik-adik, kita sekarang kena buka akaun apa pula? Kita kena buka akaun lengkapan. Soalan tak minta awak buka akaun lengkapan, tapi Cikgu Bali nak tunjukkan juga. Ya. Cikgu Bali nak tunjukkan juga. Dan awak juga kena buka akaun bank. Soalan tak minta akaun bank tu, tapi Cikgu Bali tetap nak tunjuk. Okey. Dan kita juga ada akaun pelupusan lengkapan.
Okay, and soalan minta akaun pelupusan lengkapan. Dan last sekali soalan minta akaun untung rugi. Okay, kita buka serentak. Boleh? Kita buka serentak. Baik, jom kita buka pula akaun lengkapan. Sama-sama kita buka akaun lengkapan. Adik-adik, akaun lengkapan. Setuju tak kalau cikgu cakap lengkapan ni ialah aset? Setuju? So, lengkapan aset. Aset bertambah sebelah mana? Aset bertambah sebelah debit. Ya. Aset bertambah sebelah debit. Berkurang sebelah kredit. Oleh kerana aset bertambah sebelah debit, baki bibi dia berada di sebelah debit. Betul? Baki bibi sebelah debit. Mana cari baki bibi dia, Syaf? Nurin Kisina, mana cari baki bibi dia? Tengok dekat imbangan duga, semua orang. Tengok dekat imbangan duga, ada tak tulis lengkapan RM20,000? Ada. So, kita pun tulis RM20,000. Kita ada satu lengkapan yang bernilai RM20,000. Gitu. Baik. Maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Nombor 3 cakap, pada 31 Disember 2019, lengkapan tadi tu dijual pada harga RM12,000. Okey, lengkapan kita tadi tu dijual pada harga RM12,000. So, Tae Hyong yang bertanya, fikir secara logik. Fikir secara logik. Bila kita jual lengkapan, lengkapan kita bertambah ke berkurang, adik-adik? Lengkapan kita bertambah ke berkurang? Lengkapan kita akan berkurang. Kita boleh tahu secara logik. So, bila berkurang, letak kat sebelah mana dalam akaun lengkapan? Bila berkurang, kita letakkan dia di sebelah kredit RM20,000. Dengan butiran pelupusan. So, kita tahu yang dia ni sudah dilupuskan. Kenapa Cikgu Pali tulis RM20,000? Kenapa tak tulis RM12,000? Kenapa? Ini yang dipanggil sebagai kos sejarah ataupun prinsip kos. Okey, prinsip kos. Aset bukan semasa kena direkodkan pada nilai asalnya. Adik-adik, saya ada satu lengkapan ni. Bayangkan ni adalah lengkapan. Nilai dia ialah RM20,000 masa Cikgu Pali beli. Satu je lengkapan yang Cikgu ada. Dan sekarang Cikgu buat keputusan untuk jual lengkapan ni pada harga RM12,000. Kalau Cikgu Pali tulis RM12,000 di sini, akan ada baki RM8,000, betul tak? Sedangkan realitinya, saya cuma ada satu lengkapan. Bila saya jual, kosong lengkapan. Sebab tu dia kena ditulis pada harga asal dia, iaitu RM20,000. Yes, harga asal dia. Baik, so sekarang kita buat apa? Kita tutup akaun. Tutup akaun maksudnya ada lagi tak baki HB? Dah tak ada. Kenapa tak ada baki HB? Sebab lengkapan awak sudah dijual. Gitu. Okey, baik. Kita pula jual lengkapan tu tadi pada harga RM12,000 secara tunai. RM12,000 secara tunai. So maksudnya apa? Bila kita jual lengkapan pada harga RM12,000, kita dapat duit tak? Kita dapat duit ke tidak? Tidak. Kita dapat duit. Duit tu nanti akan masuk ke dalam akaun apa? Duit tu nanti akan masuk ke dalam akaun bank. Bank ialah aset. Aset bertambah sebelah debit. Setuju? So kita rekodkan RM12,000 di sebelah debit dengan butiran pelupusan. Okey, dengan butiran pelupusan. Faham tak? Kenapa RM12,000? Kenapa bukan RM20,000? Sebab bank ni the very definite. Betul tak? Awak masukkan duit RM12,000, RM12,000 lah masuk ke dalam akaun bank, bukan RM20,000. Okey. Ya, dia cakap secara tunai. Okey. Masuk dalam akaun bank ataupun akaun tunai. Dua-dua diterima. Okey, baik. Settle kat situ. Sekarang ni yang tak settle adalah akaun susut nilai. Okey, yang tak settle ialah akaun susut nilai terkumpul. Baik adik-adik, kita dah jual lengkapan tadi. So dah tak ada lagi lengkapan kat tangan kita, betul tak? Dah tak ada lagi lengkapan dekat tangan kita. Tapi yang masih tinggal apa? Susut nilai terkumpul masih ada lagi. Susut nilai terkumpul masih ada lagi.
Okay. So kalau lengkapannya dah dijual, susut nilai terkumpul tu pun kena tutup akaun. Okay, susut nilai terkumpul tu pun kita kena tutup akaun. Okay, kita dah tak nak ada baki HB dah, Syaf. Jadi caranya adalah kita tutup akaun. Okay, kita dapat 3,800. Allah. Okay, 3,800. Tolakkan sebelah debit. Dapat 3,800. Jangan tulis baki HB, tapi kita tulis pelupusan. Okay, kita tulis pelupusan. So, akaun awak sekarang dah balance, betul? Kredit 3,800, debit pun 3,800, kosong, dia dah tak ada lagi baki HB dah. Okay, dia dah tak ada lagi dah baki HB. Settle. Baik, so sekarang barulah kita boleh buka akaun pelupusan. Pelupusan sebab tak nak ada SNT ke se? Ya betul, bila kita dah lupuskan lengkapan tu, SNT tu Alia, dia kena dilupuskan sekali. Kalau tak, nanti dia tertinggal. Nanti kan auditor tengok, kenapa ada susut nilai lengkapan? Mana lengkapannya? Lengkapannya dah jual. Dah tak kena. Okay, so bila jual lengkapan, SNT pun kena tutup sekali. Kena buang sekali. Okay, baik. So next, kita nak buat apa? Account bank tak payah tutup biar sebab dia terlalu simple. Baik. So sekarang kita nak buat akaun apa? Akaun pelupusan. Adik-adik, akaun pelupusan adalah satu akaun yang menunjukkan proses pelupusan aset yang berlaku. Cara buat dia very, very simple. Korang just kena buat catatan bergu. Apa maksud catatan bergu, adik-adik? Catatan bergu bermaksud bila ada debit, mesti ada kredit. Bila ada kredit, mesti ada debit. Okay? Bila ada debit, mesti ada kredit. Bila ada kredit, mesti ada debit. And now, you nak buat akaun pelupusan, you tengok perkataan pelupusan semua orang. Okay, tengok perkataan pelupusan dekat setiap akaun. Cuba semua orang tengok SNT. Akaun SNT. Ni chapter 8, Ihtisham Husin. SNT. Ada tak perkataan pelupusan? Ada. So, kita buat catatan bergu. Tengok Cikgu Pali buat macam mana. SNT lengkapan debit pelupusan. Pelupusan kredit. SNT lengkapan 3,800. I repeat. SNT debit pelupusan 3,800. Pelupusan kredit SNT 3,800. Ya, berlawanan. So, awak ada 3,800 sebelah debit dan 3,800 di sebelah kredit. Dia macam akaun A debit B, akaun B kredit A, Syaf. Boleh? Are you all good? Faham? Faham ke tak faham? Faham Okey, baik, alhamdulillah. Cari lagi perkataan pelupusan, Izurin. Tengok lengkapan. Ada tak perkataan pelupusan? Ada. Lengkapan kredit pelupusan 20,000. Pelupusan debit lengkapan 20,000 juga. Okey, faham? Fawaz, saya dapat dari sini, Fawaz. Dengar baik-baik, Fawaz. Saya buat kontra. Sini 3,800, sini pun 3,800 sebelah kredit. Okay, so now last kali akaun bank. Tengok akaun bank. Akaun bank dan juga akaun tunai. Okay, ada tak perkataan pelupusan? Ada. Bank debit pelupusan. Pelupusan kredit bank 12,000. Bank ataupun tunai. Faham? Now you know kenapa Cikgu Pali tunjuk akaun bank walaupun tak minta. Okay, kenapa Cikgu Pali minta akaun lengkapan walaupun soalan tak minta? Sebab nak tunjuk ke awak nanti macam mana nak buat akaun pelupusan. Kalau tak, kita nak kena imagine. Oh, sini ada bank. Mana datang bank ni? Alamak, tak nampak. Dah tunjuk dah bank ada kat sini pasangannya. Ya. Lengkapan 20,000. Mana dapat? Datang daripada akaun pelupusan. Gitu. Okay. So, nampak connection dia. Kadang-kadang soalan dia minta semua ni. Kadang-kadang tak. Jadi, cikgu tunjukkan siap-siap. Okay. Adik-adik, jom kita fikir secara logik. Kita gunakan akal yang ada di fikiran kita ini. Kalau tak minta Nurin dan awak tunjuk, tak ada masalah. Okey je. Jangan tunjuk kurang. Tunjuk lebih tak apa. Okey, baik. So adik-adik, awak ada lengkapan yang awak beli pada harga 20,000.
betul? Awak dah gunakan dia untuk beberapa tahun. Dia telah susut nilai sebanyak 3,800. Dia telah susut nilai sebanyak 3,800. So, boleh tak tolakkan 20,000 tolak 3,800 dapat berapa? 16,200. Is it? 16,200. Betul tak, guys? Yes, 16,200, Siti Syam. Awak sekarang ada lengkapan yang nilai bukunya ialah 16,200. Anis, awak jual pada harga 12,000. Awak untung ke rugi? Awak untung ke rugi tu? Rugi. 16,200 jual lah 16,200 ataupun mahal lagi. Dia jual harga 12,000. Ni mesti jual kat kroni. Okay? So, awak akan dapat rugi. Jom kita tutup akaun. 20,000. Tolakkan kredit 16,200. Okey. Tolak, sorry. 3,800. Tolakkan dengan 12,000. Awak dapat baki sebanyak 4,200. Itu yang kita panggil sebagai apa? Rugi atas pelupusan. Adik-adik, rugi atas pelupusan ni dia belanja ke hasil? Rugi atas pelupusan ni dia belanja ke hasil? Dia adalah belanja. Belanja ni nanti akan rekod kat dalam mana? Dia akan direkodkan ke dalam akaun untung rugi. So, butiran di sini ialah untung rugi. Kenapa untung rugi? Sebab ini ialah rugi atas pelupusan. And dia nanti akan masuk ke dalam akaun untung rugi. That's why kita tulis untung rugi. So, total 20,000. Dia bukan baki HB, Fafak. Okay, dia bukan baki HB. Akaun pelupusan tak ada baki HB. Sebab dia menunjukkan proses. Dia bukannya akaun yang nyata. So, dia menunjukkan proses sahaja. Jadinya, tiada baki HP. Okay, baik. And last kali, kita buka akaun untung rugi. Nak tunjukkan untung rugi. Mana untung rugi? Datang dari sini ya. So, kita buat catatan bergulir sekali. Pelupusan lengkapan kredit untung rugi 4,200. Untung rugi debit pelupusan lengkapan 4,200. Itu sahaja. Tak payah tutup. Boleh? Mana dapat 4,200 ni, kredit tolakkan dengan 2 ni, beza dia ialah 4,200. Nampak tak? Are you all good, people? Good, dah 9.48. Okey, baik. Kita ada lagi satu soalan susut nilai ni, tapi cikgu nak awak buat sendiri. Okey, cikgu balik nak awak buat sendiri. Kita nak buat. Kenapa tak payah tutup? Sebab dia, Putri, akaun yang sangat simple. Jadi tak perlu tutup. Dia tak lengkap pun. Okey. Akaun terugi untuk kira untung bersih kan? Tapi untung bersih pun tak ada kat sini. Jadi tak perlu ditutup. Biarkan sahaja. Okey, baik. So sekarang kita nak langkah. Tak nak buat soalan yang susut nilai tu nanti awak buat sendiri. Soalannya lebih kurang sama. So sekarang kita nak buat pelarasan hasil dan juga belanja. Okey, pelarasan hasil dan juga belanja, tapi kita rehat dulu 2 minit nak minum air. Allah. Halo, jom kita sambung. Ya, jawapan semua akan diberi. Jawapan semua akan diberi. Don't worry. Sebab tu cikgu balik pesan dalam kelas, lagi-lagi kelas online ni. Edma Iriana, yang paling penting adalah awak mendengar.
Kenapa kena dengar? Sebab depan ni ada cikgu. Okay. Depan ni ada cikgu. And awak cuma ada masa 1 jam je dengan saya. Saya tak tinggal kat rumah awak. Saya tak tidur sebelah katil awak. Okay. Kalau cikgu duduk kat rumah awak, saya ni abang awak contohnya, awak boleh tanya 24 jam. Betul tak? Tapi awak ada masa sejam je dengan saya. So, penting tak untuk dengar? Penting. Tulis tu bukan nak cakap tak penting. Dia kurang penting sebab nanti jawapan ni kita akan bagi. Free, you boleh download. Boleh tengok puas-puas cikgu punya tulisan. Yang buruk tu. Okay, baik. Jom. Jom. Sejadilah jiran. Okay, baik. Itisham, jom kita sambung. Kita buat soalan nombor 3. Berikut merupakan baki aset dan liability perniagaan hujan lebat. Ni kena kan sekarang ni tengah hujan lebat. Okey, baik. Ini ialah soalan pelarasan hasil dan belanja. Okey, soalan pelarasan hasil dan juga belanja. Baik adik-adik. Bila kita buka akaun perdagangan untung rugi, kita nak kira apa? Ingat tak? Kita nak kira untung bersih. Yang mana bila kita kira untung bersih, formula dia untung kasar tambah hasil tolak belanja. So, hasil dan belanja, adik-adik kena masukkan hasil belanja yang sebenar. Okey, hasil belanja yang sebenar. Tak boleh hasil belanja yang terlebih, terkurang. No, tak boleh. Kena masukkan hasil belanja yang sebenar. Contoh, cikgu bagi contoh. Contoh hasil. Komisen diterima. Katakanlah sebulan kita sepatutnya terima komisen 100. Listen Sebulan kita patutnya terima komisen 100. So kalau 12 bulan sepatutnya terima berapa Amanina? 100 darabkan dengan 12 sepatutnya awak terima 1,200. Tapi Izzuddin, Maisarah dan lain-lain, awak tak terima 1,200. Awak cuma terima 1,000 sahaja. Awak cuma terima 1,000 sahaja, terkurang. So, bila masuk ke dalam apur, kita nak rekod 1,000 ke 1,200? Bila masuk apur, kita kena rekod 1,000 ke 1,200? Kena rekod 1,200 yang sebenar. Ya. Okey? Sebab itu, walaupun awak cuma terima 1,000, awak kena buat pelarasan untuk awak cari berapakah komisen diterima yang sebenar. Faham? Cikgu bagi contoh lain. Belanja. Sewa diberi. Sewa diberi, Katakanlah sebulan awak kena bayar sewa 1,000. So 12 bulan sepatutnya bayar berapa? 12,000. Is it? Betul? 12,000. Tapi apa yang berlaku? Adik-adik tak bayar 12,000, adik-adik bayar 14,000. Lebih bayar. Okey, bayar 14,000 sekali dengan sewa tahun depan. So kita nanti bila dalam apur bahagian belanja kena rekodkan 12,000 ke kena rekodkan 14,000? Kena rekodkan 12,000 sahaja yang sebenar. Tak boleh lebih. Sebab tu kena buat pelarasan dulu barulah boleh masuk kat dalam apur. Okey, baik. So sewa prabayar tu nak letak kat mana? Sewa prabayar tu nanti akan direkodkan di dalam PKK. Ya, Vishalan, ini yang dipanggil sebagai asas akruan. Okey, baik. So, jom kita tengok soalan ni sama-sama. Kita tengok soalan ni sama-sama. Okey. Apa yang soalan ni bagi? Dia bagi kita baki BB dan baki HB. How do I know baki BB, baki HB? Kalau soalan bagi awak tarikh awal, dia nak bagi tahu pasal baki BB lah tu. 1 Januari. Dan kalau soalan bagi kita 31 Disember, maksudnya dia nak bagi tahu kita pasal baki HB. Okey, apa yang dia bagi tu Izzuddin? Insurans prabayar. Insurans prabayar ni maksudnya apa adik? Maksudnya apa? Insurans prabayar? Insurans yang kita terlebih bayar. Bila kita terlebih bayar, dia aset ke liability? Cuba fikir dengan logik. Bila dia terlebih bayar, dia aset ke liability? Dia adalah aset. So, saya rekodkan kat sini aset semasa. Okey? Sewa belum terima. Sewa belum terima. Aset ke liability? Aset juga. Kenapa? Patutnya kita dah terima tapi kita masih lagi belum terima. Sewa belum terperoleh. Apa maksud sewa belum terperoleh?
Sewa belum terperoleh maksudnya sewa yang patutnya kita belum terima tapi kita dah terima awal. So dia adalah liability semasa sebab kita hutang orang lah. Kita dapat awal. Okey, baik. So sekarang soalan dia bagi kita buku tunai. Nampak tak buku tunai? Nampak sebelah debit. Debit buku tunai maksudnya kita dapat duit. Kredit maksudnya kita keluarkan duit. So buku tunai sebelah debit kita ada rekodkan 3,200. 3,200. Maksudnya apa? Itulah dia jumlah sewa yang kita sudah terima setakat ni. 3,200. Manakala insurans sebelah kredit 700 menunjukkan itulah insurans yang kita sudah bayar setakat ni. Adik-adik, walaupun dalam buku tunai ni menunjukkan benda yang dah berlaku. Sewa dah terima, insurans dah bayar. Dia tak semestinya betul. Tak semestinya betul. Kenapa? Sebab ada pelarasan yang kita masih lagi belum buat. So, cikgu nak ajar awak cara kita sediakan pelarasan. Okey. So, adik-adik, saya nampak kat sini ada sewa diterima. Sebelah debit, sewa diterima. 3,200. So, untuk mengira sewa yang sebenar, cikgu kena buka akaun sewa diterima. Okey, kita buka akaun sewa diterima. Kita nak start dengan apa? Kita start dengan baki BB dulu. Cuba awak tengok. Ada tak soalan dia bagi kita baki BB bagi sewa? Ni sewa, ada dua sewa di sini. So kita ada baki BB. Betul? Sewa belum terima tak ada, kosong. Tapi kita ada sewa belum terperoleh RM300 pada 1 Januari. Betul tak? Kita ada sewa belum terperoleh RM300. So RM300 ni ialah baki BP. Soalannya, cikgu nak tanya Nurin Kisina dan juga lain-lain. Cikgu nak tanya adik-adik, RM300 ni dalam akaun sewa, dia kena masuk sebelah debit ke sebelah kredit? Siapa tahu? Kena masuk debit ke kena masuk kredit? Kenapa debit? Kenapa kredit? Dia kena masuk sebelah kredit, jawapan dia. Kena masuk sebelah kredit. Kenapa sebelah kredit cikgu cakap? Sebab dia ialah liability semasa. Ya, Nurin, kas. Dia adalah liability semasa. That's why dia kena masuk sebelah kredit. RM300 sebagai baki BB. Faham ke tak? Faham Adik-adik, kalaulah ke atas ni kita ada sewa belum terima 100. So awak akan ada lagi satu baki BB di sebelah debit. Kenapa sebelah debit, Irene? Sebab sewa belum terima ialah aset semasa. Gitu. Okey, faham ke tak? Faham So sepatutnya kita ada baki BB sebelah debit. Tapi tak adalah. Okey, baik. Semua orang, jom kita tengok. Kalau baki BB sebelah debit, kalau sewa belum terima tu menjadi baki BB sebelah debit, HB dia akan masuk sebelah kredit. Faham tak? Ini masuk debit, yang ini masuk kredit. Yang 300 ni tadi masuk kredit, yang ini akan masuk debit. Dia terbalik. Okey, dia akan jadi baki BB terbalik. Okey, baki HB dan terbalik. Adik-adik, cuba tengok 560 ialah baki HB dan dia kena rekod dekat sebelah kredit. Songsangkan dia. So 560 masuk kredit baki HB. Okey? Dan kita ada lagi satu baki HB. RM400 baki HB masuk sebelah debit. Okey, masuk sebelah debit. So, saya rekodkan di sebelah debit RM400 baki HB. Faham? Are you all good? Dah? Dah settle belum baki BB, baki HB, akaun sewa diterima? Dah settle. Baik, next. Kita tengok buku tunai. Semua orang tengok buku tunai? Ada tak perkataan sewa Nurin Nabila Nosri? Ada. Okey, jom kita buat catatan bergu. Buku tunai, debit sewa 3,200. Sewa kredit
bank ataupun tunai, buku tunai, bank ataupun tunai ya, RM3,200. Songsangkan dia. Okey. Dan buat apa sekarang? Tutup akaun. Okey, semua orang tutup akaun. Mana lagi banyak, debit ke kredit? Mana lagi banyak? Kredit 3,500, 4,060. Betul ke? Kirakan please. 3,500 tambah 560 dapat 4,060 sebelah kredit. Tolakkan debit 800. Awak akan dapat 3,660. Ini akan masuk dalam akaun untung rugi. Okey, beza debit dan kredit tu ialah akaun untung rugi. Okey, let me explain to you. Okey, let me explain to you. Adik-adik, tadi cikgu baru cakap, bila pelarasan akruan ni, asas akruan ni, okey, dia nak minta kita kira belanja dan juga hasil yang sebenar. Contohnya, soalan ni dia bagi kita sewa diterima 3,200. Dia nak suruh kita kira berapakah sewa yang sebenar. Okey, berapakah sewa yang sebenar. So, kita pun buka akaun ni, masukkan baki BB, masukkan baki HB, masukkan sewa yang kita dah terima tadi daripada buku tunai. Awak tutup akaun. Beza debit dan kredit kita dapat 3,660. Kredit 4,060, tolakkan debit, beza dia ialah 3,660. So 3,660 ni lah adalah sewa yang sebenar. Okey, sewa yang sebenar. Walaupun awak dah terima 3,200, ini bukan sewa yang sebenar. Sewa yang sebenar ialah 3,660. So nampak tak tujuan kita buka akaun sewa diterima ni? Nak kira sewa yang sebenar. Kenapa butirannya untung rugi, J? Kenapa butirannya untung rugi? Sebab sewa diterima ni nanti akan dimasukkan ke dalam akaun untung rugi masa kita nak kira untung bersih tu. Okey? Dan kita akan rekodkan dia pada nilai 3,660 dalam akaun untung rugi. Okey, faham? Boleh ke? Are you all good? Sewa diterima ialah hasil. Betul? Hasil. Saya setuju. Ya, hasil. Sebab tu nanti dalam akaun untung rugi dia akan masuk sebelah kredit. Okey, dia akan masuk sebelah kredit. Okey, baik. Seterusnya, sediakan akaun sewa. Sediakan akaun sewa. By the way, jangan lupa. By the way, jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa buat story. Okey, rajin-rajin kalau buat story nanti cikgu repost ya. Okey, baik-baik. So sekarang kita dah buat akaun sewa, now kita nak buat akaun insurans. Okey, Iza, kita nak buat akaun insurans. Apa tujuan kita buka akaun insurans, adik-adik? Apa tujuan kita buka akaun insurans? Tujuan kita buka akaun insurans adalah untuk tahu insurans yang sebenar. Ya, betul. Kita nak cari insurans yang sebenar. Okey, cara dia sama je. Start dengan baki BB. Jom kita tengok dekat atas ni ada tak baki BB insurans? Ada Satu. Insurans prabayar RM50 baki BB. Nak masuk debit ke nak masuk kredit? BB ni nak masuk debit ke kredit? Debit. Why debit? Kenapa semua orang cakap debit? Kenapa semua orang pandai sangat ni? Kenapa masuk debit? Sebab insurans prabayar ialah aset semasa. Okey, insurans prabayar ialah aset semasa. So kita rekodkan baki BB di sebelah debit. Boleh? Boleh. HB ada tak HB? Ada. 31 Disember kita ada RM400. So kalau dia punya ni masuk sebelah debit, BB dia, HB automatik akan masuk kredit. HB automatik akan masuk sebelah kredit. So masuk kredit baki HB. RM400. Songsang lah. Betul lah songsang. Baki BB, songsang. Jadi baki HB sebelah kredit. Tarikh tu tak payah dulu. Tarikh tu tak penting. Jangan risau. Yang penting sekarang ni awak kena tahu debit kredit dulu. Itu yang kita kena settlekan. Okay, itu yang kita kena settlekan. Baik.
So next, dah masukkan baki BB, baki HB, kita tengok kat buku tunai. Ada tak perkataan insurans? Ada tak perkataan insurans? Ada. So kita buat apa? Catatan bergu. Bank, buku tunai bank Bank kredit insurans 700. Insurans debit bank 700. Okey, bank ataupun tunai. Okey, tutup akaun. Debit 750. Tolakkan dengan kredit 400. Adik-adik akan dapat 350. Okey, adik-adik akan dapat 350. Ini ialah insurans yang sebenar. Memang insurans yang kita dah bayar ialah 700. Tapi 700 bukan insurans yang sebenar. Yang sebenar ialah 350. So, yang sebenar ni nanti akan direkodkan kat dalam akaun untung rugi. Yes. So, kita punya butiran ialah akaun untung rugi. Okey, baik. Last kali. Faham ke tak? Ada soalan? Faham ke tak? Faham Alhamdulillah. Kalau faham, kenapa number berkurang? Ada 20 orang lebih dah hilang. Dari mana datang 350? Cikgu, kalau tak buat tarikh dalam peperiksaan boleh ke? Risau benar pasal tarikh tu. Kenapa? Mana dapat 350? Ni debit 750. Tolakkan kredit 400. Dapat 350. Okey, baik. Apa tadi soalan? Tarikh. Kenapa cikgu paling selalu tak pentingkan tarikh? Benito Mussolini, nama dia macam orang apa. Benito Mussolini, dalam kelas saya sangat-sangat mementingkan kefahaman before anything else. Tu je. Okey. Sebelum benda-benda lain, saya sangat pentingkan kefahaman. Tarikh. RM. Ni benda-benda kosmetik ni. Benda-benda kosmetik ni. Penting ke tak? Penting. Akaun mesti kena ada tarikh. Kita kena tahu bila benda tu berlaku. Memang penting. Okey. Tapi sebelum nak letak tarikh menarikh ni, yang lebih penting daripada tu awak kena tahu mana debit, mana kredit. Kenapa masuk debit, kenapa masuk kredit. Ni, adik-adik ni, kawan-kawan awak ni masih ada lagi yang tak tahu, sir, apa maksud baki BB, apa maksud baki HB. Takkanlah orang tak tahu baki BB, baki HB, saya nak cakap pasal tarikh. Kau kalau tak buat tarikh memang salah, dapat kosong. Tu dia tak nak ambil akaun dah. Okey, so jangan risau sangat pasal tarikh. Nanti dah nak SPM dan baru kita buat yang cantik ni. Yang awak pun dah mahir, buat akaun insurans 1 minit siap. Bukan akaun sewa 1 minit siap. Time tu barulah cikgu cakap, jangan lupa letak tarikh. Jangan lupa tak tarikh. Kenapa? Kalau tak letak tarikh tu macam tak bijak rupanya. Okey. Kalau letak tarikh barulah nampak macam pandai. Gitu. Okey. Baik. So, guys. Apa tadi nak cakap? Lupa dah. Bibir pula short form jangan letak short form. Tulis penuh-penuh. Okey, tulis penuh-penuh. So, kenapa daripada buku tunai tulis bank? Daripada buku tunai, kita tulis bank ataupun tunai. Sebab apa? Buku tunai awak, dia ada kolom bank, dia ada kolom tunai. Betul tak? Tapi buku tunai ni dia terlalu simple. Dia tak ada tunjuk kolom bank, kolom tunai. So, we have no idea. Call me beauty, we have no idea yang mana kolom bank, mana kolom tunai. Jadi kita tulis bank, boleh. Tulis tunai, boleh. Nak tulis bank atau tunai pun boleh. Gitu. Okey? Baik. So, kenapa tunai dari buku tunai tu letak kat debit? Bukankah kita keluarkan duit? Akaun insurans. Mana okey. Adik ni tanya, sir, kan kita bayar insurans 700. Kenapa dekat akaun insurans letak sebelah debit? Awak dah confused. Okey. Buku tunai, cara kita faham buku tunai adalah debit maksudnya kita dapat duit, kredit maksudnya kita keluarkan duit. Faham? So kalau nampak insurans setelah kredit buku tunai RM700 maksudnya kita keluarkan duit 700 untuk bayar insurans. Itu buku tunai. Tapi akaun insurans tak boleh faham macam tu.
Buku tunai ialah aset. Insurans ialah belanja. Dua benda yang berbeza. Okey, tak boleh faham, cara awak faham belanja tak boleh sama macam cara awak faham aset. Okey, so kenapa 700 ni letak dekat sebelah debit? Kenapa? Sebab insurans ialah belanja. Bila awak bayar insurans tu akan bertambah. Ableh cakap belanja kalau bertambah rekod dekat sebelah debit. Sebab tu kena letak dekat sebelah debit. Faham ke tak? Boleh Begitu juga dengan sewa. Begitu juga dengan sewa. Buku tunai kalau kita dapat sewa 3,200 tu kena rekod dekat sebelah debit. Buku tunai tu kalau kita dapat sewa tu kita kena rekodkan dia di sebelah debit. Sebab dia adalah aset buku tunai. Tapi kalau awak buka akaun sewa, kenapa awak letak bank tunai tu sebelah kredit, adik-adik? Sebab sewa diterima ialah hasil. Sewa diterima tu ialah hasil. So, hasil kalau bertambah, ableh cakap rekod sebelah kredit. Okey, rekod dekat sebelah kredit. So, sebab tu kita rekodkan dia di sebelah kredit. Faham tak siapa yang bertanya tadi? Cikgu dah lupa dah nama awak. Okey, boleh Hopefully semua orang faham benda ni. Tak apa, sikit-sikit. Sikit-sikit. Buat je latihan banyak-banyak, lama-lama nanti awak akan faham. Okey, adik-adik, last kali. Lagi 3 minit. Last kali kita kena buka akaun untung rugi. Ingat tak, akaun untung rugi ni untuk kita kira untung bersih. Formulanya untung kasar tambah hasil tolak belanja, betul tak? So dalam akaun untung rugi, sebelah debit kita akan letakkan belanja. Boleh cakap belanja sebelah debit. And hasil kita akan letak dekat sebelah kredit. Okey, hasil kita akan letak dekat sebelah kredit. So mana nak cari butiran kat dalam akaun untung rugi ni, guys? Tengok saja ada tak perkataan untung rugi kat dua akaun atas ni. Ada. And then you buat catatan bergu. Okey? Sewa diterima, debit untung rugi. Untung rugi kredit sewa diterima 3660. 3660. 3660. Insurans kredit untung rugi. Untung rugi debit insurans 350. Jadi belanja dekat sebelah debit. Nampak tak? Okey, yang kita cerita tadi, dah penuh dah akaun ni. Okey, nampak tak? Bila saya mengajar, saya pentingkan kefahaman. I don't teach you debit credit, debit credit, debit credit. Okey, jadi zikir pula debit credit. Tapi budak-budak ni pun tak faham kenapa masuk debit, kenapa masuk kredit. Okey, tapi cikgu try untuk explain kenapa dia kena rekod sebelah debit, kenapa dia kena rekod sebelah kredit, kenapa ni bertambah, kenapa tu berkurang. Kalau dekat Apur, insurans tu sebelah debit betul sebab dia adalah belanja. Okey, baik. So dari masa mencemburui kita dah 10.15. Okey, saya rasa ini ialah seminar ilmu free saya yang kedua dan yang terakhir. Kita tak tahu lepas ni MC Plus akan arrange seminar lain yang percuma untuk semua orang lagi ke tak. Jadinya I look forward to meeting you guys in our next session yang kita tak tahu lagi bila. Dan yang pastinya insyaAllah tahun depan jangan lupa subscribe kelas prinsip perkawanan tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 bersama Cikgu Pali. So jumpa korang dekat real class nanti. Okay, baik. So jaga diri baik-baik. Musim hujan ni jangan main hujan. Duduk kat rumah dan diam. Buat benda yang berfaedah. And selamat kembali ke sekolah lagi 2 minggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Bye.